A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara berbahagia Datuk Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad Pendidikan kepada Pendidikan Negeri Sarawak, Bursa Cipta Lanang, Anak Jared Head State Business Management Bank Simpanan Nasional. Ini juga akan menyampaikan sebab selepas ini Sahat bin Yaakob, Presiden Persatuan Guru Besar Malaysia Cabang Sarawak, Haji Puan Hajah Nur Fadilah binti Hamni, Ketua Penekanan Sektor Pusat Sekolah, sebenarnya yang hormati Ketua Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, semua guru besar, tuan, perempuan, hadirin hadirat dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ini dapat kita bersama-sama. Yang mana dalam banyak-banyak hari inilah yang paling dinanti-nantikan, yang paling menyeronokkan, sebab ada seminar seperti ini bermakna tak payah kerja. Sebab dengan syamah ni kan, tak payahlah buat muka settle dengan syamah kan. Dia betul lah tu, dengan syamah ambil ilmu kan. Mana hari ni ceramah saya ni ceramah universal, semua orang boleh dengar. Terima kasih kepada pengacara majlis yang highlight saya macam tu sangat kan. Saya takut kan, dia awal tadi dia cakap siapa yang tak kenal dengan Samsul Debat kan, tapi dia kenalkan juga kan. Tak kenal maka tak cinta kan, dia kata kan. Kenal, kata kejap kenal, kejap tak kenal, tak tahulah kan. Saya dengar je pantun dia, yang kurik itu kendi, yang saya memang saya cukup suka tu kata-kata perbilangan, kata-kata peribahasa ni saya memang suka. Sebab ada kadang pengacara majlis dia buat pantun tapi dia tak buat research dulu, main belasah je. Ada sekali tu dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Masalahnya kalau naik kereta daripada Segamat kita jumpa Kuantan dulu, macam mana kau singgah ke Lipis kan? Kadang dia ni buat pantun, berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pokok tu sampai awan tu celah pokok tu pula kan. Dia jangan kadang buat pantun asal ada bunyi aja kadang-kadang dia orang kan. Yang paling teruk sekali dari Seremban pergi singgah di Perlis, ikut jalan mana kan, kadang-kadang orang tak tahu ada mobil tu, tapi okeylah pantun cerita kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni kita ni cerita tentang kebahagiaan sebenarnya. Integriti ni nak cerita bahagia je kan. Isu yang berkaitan dengan rasuah, isu berkaitan dengan salah guna kuasa, isu tentang amanah. Tapi sebenarnya itu benda-benda yang negatif. Kalau sebut integriti, orang terbayang tu lah. Sebut integriti terbayang rasuah, terbayang pecah salah guna kuasa, terbayang pecah amanah. Tapi sebenarnya integriti itu benda baik. Sepatutnya yang kita kena fikirkan dalam kepala kita ni perkara-perkara yang baik. Segala perkara yang baik bermula di mana? Bermula di hati. Bermula di hati. Kalau kita mengikut hati yang tak baik, maka jadi tak baiklah kita kan. Orang lain bergelang tangan, kita seorang bergelang kaki. Orang lain dah cakap jangan, tapi tetap mengikut kata hati. Itu jadi masalah integriti tu kan. Jadi saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang digontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kadang-kadang apa yang saya cakap tu maksud dia lain. Dia kena faham betul-betul. Jangan tepuk tangan dulu, fikir dulu. Kadang-kadang benda tu menyindir, kita terasa macam puji diri kita. Tak, sebenarnya kena faham betul-betul kan. Sebab itulah kalau tengok orang dulu-dulu, dia banyak menggunakan kata-kata bahasa berkias. Dia tak cakap terus terang, tapi faham maksudnya tu. Itu sebabnya kalau dia bagi satu bayangan, maknanya kita kena cari maksudnya sendiri. Itu sebab kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup, ni pertama kena ada kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik, kena ada pelita yang menerangi. Jadi macam sekali lagi lah saya kata, dia kata bahasa tu dia gunakan bahasa berkias, tapi maksudnya bukan directly macam tu. Bila dia kata
Dia kata kenderaan yang tangkas bukannya kenderaan jabatan tu. Bukannya yang kita naik tu kan, kita naik apa Fortuner ke apa, bukan. Camry bukan. Yang dimaksudkan kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Itu tadi kan disebutkan tadi kan, akal, kekuatan akal dalam kata-kata MC kita tadi. Kekuatan akal. Akal akan pandu kita bawa ke mana-mana. Kedua, rumah yang lapang. Apa maksud rumah yang lapang? Kesabaran yang tinggi. Maknanya sabar banyak-banyak. Kan duduk dalam rumah kan lambat nak keluar. Kan? Sebab sabar dalam rumah tu. Sabar. Kan? Pakaian yang cantik. Bukannya pakai baju korporat JPN ni. Bukan. Yang Kementerian Pendidikan Malaysia ni. Bukan. Saya sukalah tengok kau punya punchcard tu. Tengok muka punchcard kan. Sampai ada 2. Jabatan satu, kementerian satu. Apa tak percaya ke kita datang kerja? Macam tu lah. Saya ni memang tegur apa saya nampak. Macam tu je kan. Tapi betul lah tu. Pakaian yang cantik tu maksudnya akhlak yang baik. Perangai yang baik. Itulah pakaian kita. Kan? Dan begitu juga pelita yang menerangi ilmu pengetahuan yang tinggi. Tu kita buat seminar integriti. Bukan sebab nak beritahu kita betul salah je. Tapi nak beritahu tentang ilmu. Cantik teluk, pantainya landai. Tambat perahu, tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. So belajar. So ni lah dia tenggak orang nak belajar. Tempat orang nak belajar ni. Orang kuat-kuat di balik benteng orang nak suruh belajar ni. Kan? Iya tuan-tuan muslimin. Tu sebabnya ada kata-kata perbilangan lama. Dia kata kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab tak ada yang salin. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Dengan ilmu, bawalah ke mana-mana. InsyaAllah boleh jaga diri. Campaklah keluar negara pun. Dengan ilmu yang ada tu, walaupun sikit, itulah yang akan pandu dan bantu kita. Kain songket benang sutera. Lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Sebab kalau kita tengok pada keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Syok sendiri, dia rasa dia bagus, dia rasa dia elok. Orang yang tak cantik tapi rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya orang ni. Macam itulah keadaan dia. Jadi sebenarnya nak bagi gambaran, dalam cerita integriti ni kita tak boleh elak daripada bercerita perkara-perkara yang baik. Walaupun saya akan memetik kata-kata Prophet Muhammad SAW kepada non-Muslim, jangan risau. You all boleh ambil kata-kata yang baik daripada Nabi, yang mana universal, semua boleh pakai. Sebab Nabi kata, Nabi Muhammad beritahu apa? Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal perbuatan, diperbuat dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya selagi mana buat benda-benda baik itu Tuhan suka. Patutnya buat kerja-kerja yang baik ni Tuhan suka. So maknanya kita buatlah kerja-kerja yang baik. Itulah integriti. Faham ke tak faham? Faham Jadi sebegianlah ceramah kita pada hari ni. Macam tu. Bukan susah sangat, janji faham. Kan? Dah tajuknya dapat dijawab dengan tu kan, integriti. Tak adalah. Bila kita cerita tentang integriti, integriti ni berasal daripada prinsip yang ditekankan dalam dalam ilmu kejuruteraan binaan bangunan. Integer. Itulah asal mula perkataan integriti, iaitu bermaksud keutuhan dan kekukuhan struktur binaan bangunan. Tetapi kalau tengok dekat dalam kamus Oxford Dictionary, integrity bermaksud the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Dan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka memberikan gambaran maksudnya kekukuhan, kejujuran, keutuhan dan kesempurnaan. Itulah semua benda-benda baik adalah integrity. Datang awal integrity, datang awal duduk penuhkan tempat duduk depan integrity. Jadi siapa yang duduk belakang saya pun tak faham kenapa, sedangkan depan ada kosong lagi kan. Dan jangan risau, ini dah soal prinsip. Walaupun yang saya sebutkan, mereka akan tetap duduk di belakang.
Saya akan cakap tu. Walaupun pun saya tengok dia tak berganjak, nampak tak? Dia tak rasa pun kita cakap tentang diri dia. Macam tu. Contoh. Ni soal prinsip tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun berkali-kali pengacara majlis dah sebut di awal tadi, sila penuhkan tempat duduk hadapan. Tak, ini soal prinsip. Kita tidak akan berganjak, macam tu. Macam itulah keadaan. Tengok, dan dia boleh gelak sekali tu, macam bukan dia. Macam itulah, macam bukan dia. Jadi ini keadaan ya. Saya memang cakap, dan jangan risau, saya akan sebut sampai ke penghujung ceramah saya tentang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan bila sebut integriti, semua perkara-perkara yang baik, jujur, keikhlasan, keutuhan, semua benda-benda baik adalah merupakan integriti. Dan dia ada berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sikap, perangai, kan? Itu sebab sahsiah juga dikaitkan dengan integriti. Contohnya kalau tengok sahsiah, kita tengok akhlak. Akhlak maksudnya apa? Berasal perkataan al-akhlaqu, iaitu kata jamak perkataan al-khuluqu, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan. Malah ia juga bererti agama itu juga sendiri digambarkan sebagai akhlak. Kedua, amanah dapat difahami, sebab istilah ni kita akan gunakan. Amanah pula adalah merupakan satu hak yang perlu dijaga, iaitu menyampaikan hak kepada pemiliknya, atau tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, atau tidak mengurangkan hak orang lain. Itu adalah amanah. Kemudian maksud sahsiah pula adalah merupakan pribadi, personality, merujuk kepada perangai, sikap seseorang. Contoh, sahsiah ni pula adalah bukan satu perkara yang melibatkan perkara di luar kawal kita, maknanya di luar sedar, tanpa perlu dipaksa oleh orang lain. Contoh, sebarisan dulu masa kita belajar dekat sekolah kan, cikgu selalu buat aktiviti. Okey, berbaris dekat padang, panjang dekat padang. Okay, sekarang kita jalan, nampak sampah, tolong kutip Saya nak tanya, apakah sahsiah yang baik di situ? Apakah sahsiah yang baik kat situ? Sahsiah apa yang baik kat situ? Kutip sampah? Tak. Sahsiah yang paling baik adalah mendengar cakap guru. Kutip sampah tadi sebab cikgu tu suruh. Tapi maknanya dengar arahan guru tu, itulah yang baik dekat situ. Tapi kalau dia nampak sampah, dia ambil dan dibuang tanpa disuruh oleh guru, itulah sahsiah yang baik, kutip sampah tadi. Itu sebabnya semalam hari kebersihan rupanya, saya berceramah di Masjid Al-Ghazali, anjuran DBKU tentang kebersihan. Kebersihan ini meliputi segenap aspek kehidupan kita. Kan, kebersihan. Cuba tengok hari ni, saya tak sangka saya pilih baju putih, rupanya sama dengan Tuan Datuk Pengarah kita pun putih. Dan sebab putih ni imejnya bersih. Saya memang suka warna putih, tetapi ada maksud di sebalik orang yang suka baju putih. Ada maksud di sebaliknya. Orang yang suka baju yang gelap-gelap, ada maksud di sebaliknya. Orang yang suka baju merah, ada maksud di sebaliknya. Itu sebabnya kalau kita kata kita suka warna apa, jangan ikut hawa nafsu kita je cakap, oh aku suka warna merah, aku suka. Tak, itu tak menggambarkan warna kita. Nak tengok warna kita, buka wardrobe, tengok almari kita, baju mana yang paling banyak warna, maka itulah warna kita. Orang yang sukakan baju warna hitam atau blue black, dia sangat kuat berahsia, sangat kuat berahsia, dan selalu sebut dia sangat open. Ini open, tapi sebenarnya tak. Orang yang gemar baju putih yang cerah-cerah ni seorang yang sangat sensitif, sangat mudah tersentuh, sangat mudah. Yang pakai pink kaya dengan kasih sayang, tetapi kuat cemburu. Yang suka warna merah pakai dengan kasih sayang, sampai tak tahu ke mana lagi nak diluahkan kasih sayang tu, macam tu. Yang suka warna biru ni, orang ni lembut, orang yang mudah tersentuh, kan, mudah tersentuh, tetapi dia juga memikirkan hati orang lain dan perasaan orang lain. Orang yang sukakan warna hijau, dia sangat memimpin, dengan cara yang baik dan sangat sayangkan alam sekitar. Kan? Kepada yang warna kuning, suka memerintah aja, mengarahkan orang sana sini, dan biasanya seorang ibu memang akan ada sifat kuning ni. Ibu tu sikit-sikit pegang, dia kuatnya dekat perut, kuning ni kuatnya di perut. Dia sikit-sikit anak dia, anak kami gitu. Macam tu lah. Tetapi jangan salah faham, sebab itu hanyalah berdasarkan kajian rambang, kan? Mungkin secara kebetulannya kena, mungkin tak kena. Tapi warna putih ni kaitkan dengan bersih, dikaitkan dengan ceria, kan? Tetapi dia sensitif. Macam itulah lebih kurang. Apapun, kalau kita tengok hari ni, bila integriti juga dikaitkan dengan satu keberkatan. Berkat, benda-benda baik akan berlaku dalam hidup kita. Paling senang macam itulah. Berkat ni benda yang baik Tuhan bagi, walaupun sikit tapi berkembang.
Kepada yang non-Muslim, dia percaya kalau buat benda baik akan dibalas baik. Dia percaya. Dalam fahaman masing-masing, buat baik akan dibalas baik. Tetapi dalam Islam, buat baik dibalas baik. Kadang-kadang dibalaskan tak baik sebab ada kebaikan di sebalik yang tak baik tu. Contohnya lah, kan, tiba-tiba ambil nyawa mak kita, benda tak baik, tetapi ada kebaikannya. Mungkin mengajar kita menghargai, mengajar kita betapa momen itu mustahak, pentingnya kita, contohlah, dan sebagainya. Mungkin menjadikan kita manusia yang lebih baik, contohlah, kan. Jadi kalau tengok integriti ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kata-kata, memetik ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kan, yang mana Allah Ta'ala beritahu pada non-Muslim boleh ambil maksud dia. Tiba-tiba dah dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Kan? Nanti apa? Sementara jangan kita rasa tu kita punya. Kan? Jawatan kita ada sini, pembantu tadbir pengkerangan dan operasi N19. Saya nak berhentilah. Saya nak tumpuk perhatian pada keluarga saya. Baru je umum nak berhenti, kita keluarkan iklan. Jangan risau, beribu orang datang nak minta jawatan pembantu takbir kita ni, walaupun kelulusan minimum DSPM. Dan yang minta ada degree, ada master, ada PhD. Itu dia tunjukkan jawatan tu bukan kita punya. Kalau kita punya, saya nak berhenti lah, habis lah kita punya jawatan. Saya tak ada, dah tak ada dah jawatan ni. Seorang berhenti. Kan tengok berapa orang tu, dia bisa mati lagi orang. Macam mana? Semua berhenti lah. Dah kerja ke orang. Tak. Berhenti akan ada yang ganti. Saya dulu bila berhenti, tak ada yang ganti saya. Sebab saya buat paperwork dulu, serembat, nilai, combine, jadi bandaraya. Sekarang dah jadi bandaraya. So ada hal lain. Dan itu dulu jawatan. So kita kena jangan sombong rasa kita hebat sampai bila-bila. Samsul hebat sampai bila Samsul hebat? Memang orang semua kena aku, tak percayalah. Jangan minta-minta jadi popular tu, susah.
Saya hari itu nak berehat, saya nak tenangkan dia. Sampai satu tahap saya penat jadi Samsul Ubat. Penat jadi Samsul Ubat ni. Nak makan pun tak senang. Nak makan, ambil gambar. Baru nak pergi rumah, ambil gambar. Lepas ambil gambar tak apa, yang soalan minilah tak, minilah. Kau jangan paksa aku tau minilah. Kau nak ambil apa, kau nak buat minilah, kau nak buat apa, kau buat lah. Ada je. Kan, tak? Betul, susah sebenarnya. Sampai kan Datuk Zahid nak makan pun kena cari kedai yang tak ramai orang. Salah yang tak ramai orang tu tak sedap. Tu saya cerita tadi, saya kalau datang Sarawak, tempat saya favorite, saya tak makan mi kolok Kampung Patingan, sebelah masjid Kampung Patingan, nombor 6. Oh, terbaik. Ngeletek nyawa sedap. Oh, pergilah makan sana. Sebab sana tu lah pot dia, pot wajib dia. Tapi dah seminggu tak buka. Sebab suami tak sihat, saya tak apa, rehat dulu tak apa. Saya akan datang lagi ke Sarawak. Kan? Tapi tadi pun sedap, ni kolok ni sedap. Tapi saya makan sedap. Daripada kafe kan. Cuma lain kali cakap kat dia, panaskan dulu kuah. Okay, tak, saya ni jadi cakap apa yang saya rasa. Sebenarnya Itu hari tu bila saya rasa penat dengan Samsul Ubat, saya buat apa? Saya nak berehat. Kat mana saya nak berehat? Saya pilih satu tempat. Mana saya pergi? Saya pergi Indonesia. Sebab di Indonesia orang tak kenal saya. Saya buka mak sejalan. Tak ada siapa yang tegur aku. Ada seorang, Ustaz rupanya sama flat tu tadi. Okey tak. Betul, saya pergi Indonesia. Saya pergi ke pesantren di Johor Barat. Rehat kan. Ya, betul-betul rehat betul. Tapi Indonesia ni pula tengok integriti dia di sana kan. Dia menyambut kita dekat pintu masuk pun. Ya, selamat siang Pak. Macam ni. Selamat. Di Malaysia ni nampak macam tu. Raja dia nampak macam tu. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Toilet ni mana yang sini Pak? Ikut saya Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je. Sampai dekat sini. Driver dia supir sini ada driver. Ada. Driver dia. Driver takut dia. Kamah begini. Pemandu ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Okay. Kalau ada pun tak apalah. Sebab dekat sana supir dengan pemandunya, dia pakai baju batik Jawa tu duduk dalam kereta. Kan kita dah biasa bila turun makan, kita ajak dia makan sekali. Kan main kita makan sama. Tak apa Pak Ahmad Pak, saya dalam mobil aja Pak. Duduk dia tunggu dalam kereta. Pemandu kita sama kenyang dengan marah. Kalau turun makan, kadang-kadang dia makan lagi banyak daripada bos dia. Bos tak makan, bos dia lah tadi. Bos tak makan. Dia tahu bos bayar. Yang tu nak kata, saya bukan apa, ini contoh. Tapi itu saya paling suka di SUK Perak. Pejabat Siswa Kerajaan Negeri Perak. Sebab dia ada 5 ke 6 orang pemandu wanita. Umur 20 ke 25 tahun. Jadi kalau pegawai perempuan, pegawai wanita nak pergi mesyuarat jauh-jauh, pegawai wanita ni kamu, apa ni, driver wanita ni kamu, bagus ni. Melainkan upon request, saya nak driver lelaki juga. Saya tak pula, saya tak ada golongan. Ada berlaku di Semenanjung. Sudahnya dia kahwin dengan bos dia. Driver lelaki tu, kebetulan bos tu dah lama bujang, kahwin dia. Iya. Adalah saya tak nak banyak tu cerita lain. Tapi dalam hal ni saya tak nak cerita sebab akhirnya lelaki tak dipersalahkan. Sedangkan lelaki ni bukan semuanya jahat. Sila betul lelaki. Sikit-sikit salah email. Macamlah kalis tu sempurna sangat. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Padahal dia dah paling prinsip sekali. Tolong.
Tak pernah dia jadi munafik ya? Kau tunggulah, aku tengah siapkan skrip ni. Tak lama dia akan keluar satu drama lelaki itu. Kemudian Allah SWT juga berfirman, tiap-tiap yang menyawa pasti akan masa mati, dan bahawanya pada kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Jadi ini sesiapa dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke syurga, maka sungguhnya telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. So hati-hati. Kadang-kadang kita terlampau nakkan kesenangan. Percaya cakap saya, duduk di Kementerian Pendidikan, duduk di Jabatan Pendidikan, percaya cakap saya, you all takkan kaya. Jangan terlalu asli. You all takkan kaya. Hati-hati tak? Tak payah cakap, tahu. Bukan, maksud saya takkan kaya itu sebab kaya itu sendiri subjektif. Dengan hati-hati. Hidup dalam dunia ini takkan kaya. Takkan kaya. Berapa baru kaya? Berapa baru kaya? Katalah Datuk, kata dia sahabat tahu, saya seronok sangat dengan kehadiran Samsul pada hari ini. Dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir pada hari ini, dia akan berikan senter keuangan, khususnya yang duduk di depan. Kau tak rasa apa-apa dulu. Insentif kewangan sebanyak RM500,000 setiap seorang yang akan di-bank-in-kan ke dalam akaun masing-masing dari lewat di jam 4 petang. Tapi tepuk yang untuk contoh. Tepuk dulu. Jadi, saya nak tanya, RM500,000 puan, tak kaya ke belum puan? Belum. Puan daripada mana? BSM, betul lah. Duit sebenarnya banyak yang kepada kan. Jadi setakat RM5,000 tu tak banyak lah. Dia RM5,000 kan. Kan, saya nak tanya, puan, dah kaya belum RM5,000 puan? Tak cukup. Tak cukup, bukan belum kaya ni. Tak cukup. Tengok orang jabatan, tengok. Puan ada BSM juga tak kan? Belum masih dia lah. Alhamdulillah. Saya nak tanya seorang lelaki. Tuan, tu yang orang seorang tuan yang kaya. Biarlah nak. Sudah kaya belum tuan? Belum. Tengok. Tu dia cakap, belum kaya lagi RM500,000. Saya pernah jumpa ada seorang Datuk Seri ni. Saya pergi ceramah dekat rumah dia. Rumah besar betul. Kereta dia tak ada langsung kereta Malaysia ni. Saya sampai tak tahu masa tu bawa Azia. Produk Azia. Saya mana aku nak parking. Kemudian saya parking sebelah kereta Jaguar. Dia ada Porsche, dia ada Lamborghini, dia ada. Saya parking sebelah Jaguar dia. Jaguar Pro 2. Okey lah. Rumah dia besar, dia swimming pool, ada surau, selesa untuk surau lelaki, surau perempuan, tempat ambil duduk yang selesa. Bilik dia besar betul. Saya tak nak sebut pasal ni, orang mesti kenal dia, saya tak nak sebut. Saya tanya, Datuk Seri, agak ada mahal betul rumah ni? Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku sangat tanya besar. Dia bukan belagak, tapi pada dia tu kerja dapat ikhlas tu. Nampak? Sebab pada saya, bukan kaya yang kita nak kejar. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dia tak. Saya nak tanya orang perempuan, kaya apa ni, bahagia letak di mana? Orang perempuan, bahagia letak di mana? Hati. Pandai dong. Hati. Tapi kenapa wanita jadi tak bahagia? Sebab daripada hati dia tak sedar pergi ke mata. Dia sibuk melihat apa yang orang ada, lupa apa yang kita ada. Itu sebab integriti dia nak menilai kita. Jangan kalau kita kejar duit, memang sampai bila kita sanggup ambil duit tepi, kita sanggup tipu claim, sanggup buat benda-benda yang tak sepatutnya. Sedangkan kita dah ada dah segala, dah ada jawatan. Kita duduk dalam ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana tengah bawa file folder ni, hulu kiri ni, pergi sana sini minta kerja. Sebab dia tak tahu nak kerja apa. Kita dah ada kerja. Sibuk tengok apa yang orang ada. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang dia sebut tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang susah daripada kita. Tengok orang susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada.
Itu sebenarnya dalam bab integriti semua benda-benda baik. Contoh, integriti ni kita akan ada satu CCTV dalam hidup kita, iaitu Tuhan. Prinsip ihsan akan terpakai. Orang Islam faham prinsip ihsan ni, kita hidup kita seolah-olah kita nampak Tuhan, nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakinnya Tuhan nampak kita. Itu prinsip ihsan. Contohlah orang perempuan, orang lelaki tolong jangan jawab. Kita bagi perempuan jawab dulu. Kita bawa kereta sampai dekat traffic light, ada countdown lagi 120 saat lagi, 119, 118, 117, 119. Lambatnya. Tak ada CCTV, tak ada kamera pun masa tu. Ada seekor anjing di tepi tu, perhati tengok. Malam, masa tu pukul berapa? Pukul 1.30 pagi. Daripada Sibu ke Kuching, kita dah sampai pukul 1 pagi. Saya nak tanya, adakah kita akan terus jalan sebab tak ada CCTV, tak ada kamera, ataupun kita tunggu sampai habis? Saya nak tanya perempuan, tunggu ke jalan terus? Jalan terus. Saya tanya orang lelaki tunggu ke jalan terus? Nampak beza, nampak. So saya kata bukan semua lelaki kejam. Tengok bila lelaki cakap macam tu, munafik betul. Betul kan? Orang perempuan dengan tanpa segan silu menghukum lelaki. Munafik lah, itulah. Kesian Emir. Itulah saya kata cepat dia menghukum. Nampak macam tu. Apa orang lelaki tetap okey walaupun dia kata kamu munafik. Dia okey. Tak apalah, kami terima. Sebab itulah tugas lelaki. Bersabar. Wah sedap itu kau makan ni. Kau ingat ni popcorn kan? Kau ingat betul kau ya. Tadi kau makan tak apalah tu. Saya okey je. Saya okey je. Bagi sungguh ya. Tak apa, saya okey je. Jadi mana kata integriti ni ada kaitan juga dengan ihsan. Kita akan fikir tu kalau lepas sesuatu Tuhan nampak aku tak akan buat benda ni. So dalam kerja kita ni, pertama kita kena faham nombor satu sekali, prosesnya panjang. Nak berjaya dalam hidup kena sama, bukan tiba-tiba berjaya. Nak duduk kat kedudukan kita sekarang ni, dah berapa peringkat dah kita lalui, betul? Sebelum kita sampai ke tahap ini. Ada yang pernah kerja di luar, kerja teruk, kerja lencam, kerja buruk, kerja kat kedai, kerja kat restoran, baru dia dapat kerja dekat sektor kerajaan. Lepas tu dengan berpangkat dan sebagainya, dengan pakai kod, tali leher kod kan? Saya pernah melalui keadaan pakai kod, jadi pengarah. Ada 80 orang enforcement officer bawah saya ada 20, ada 10 relief, ada 10 pembantu takbir, kemudian ada 2 PA, Yogis dengan Shima, ingat lagi. Dia orang jaga jadual saya. Hari-hari meeting. Tu belum cerita lagi ya. Untuk mana saya beli kita ni ada meeting ni kadang-kadang cakap dengan dia, sini nak minum dulu. Tak tahu kenapa Allah bagi kelebihan tempat saya minum tu mesti ada budak saya minum kat sana. Bila saya minum sana mesti ada staff saya kat sana. Tuhan bagi deria yang ke-67 ni bahaya betul. Bila mesti ada staff saya. Bila pergi, Assalamualaikum. Kita dah sudah lagi. Wah, air penuh. Apa tak takut kan? Tentulah. Jadi apa-apa pun yang kena ada, kita kena faham proses yang panjang. Yang kedua, kena ada komitmen. Tak nak kena ada komitmen. Kita kena kerja dengan baik. Komitmen kena bagi sepenuhnya. Tak boleh, bolehnya tak boleh. Lepas tu bila ada, ingat komitmen ni bukan hanya kerja di pejabat je tau. Ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan percampuran sosial antara pekerja. Kita kena hadir juga sebenarnya. Itu untuk mengelakkan, untuk lebih melancarkan tugas kita. Betul bang, inilah dia pegawai kat tempat saya, inilah dia yang selalu buat konten tu, inilah dia. Oh ya ke? Contoh jaga komitmen kena bagi. Yang ketiga, kena ada fokus dalam kerja. Kadang-kadang ada orang tak fokus sebab sibuk buat benda lain kat tempat kerja. Orang sibuk bekerja, dia sibuk berniaga. Ada.
Niaga je kerja. Ada orang dekat atas meja, dia penuh file, dia penuh pamphlet, penuh flyers. Ada je benda nak jual ni. Kalau dia tak nak kaya seseorang, hakikatnya sudah tak kaya. Kan? Yang keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin nak berjaya. Dan yang kelimanya, kena ada peristiwa sebagai keberterusan ataupun konsistensi, istiqamah. Tak boleh hari ni kajian, besok malam kajian balik, tak boleh. So apa yang kena ada lagi dalam hidup kita? Jujur, jangan menipu, kerja ikut prosedur, jangan tipu. Bahagian kewangan dia query, kenapa claim ni lebih ni, sedangkan semua pergi khusus tempat yang sama, kenapa tak share kenderaan? Semua kena query. Dan kita pun marah, macam duit mak ayah kau, sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Sedangkan kita marah, so tu sebab dia tanya kenapa, jawab je dengan jujur. Dan orang perempuan kadang claim terlebih, tak je kenapa, dia tahu. Minta maaf, saya claim lebih mileage saya sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout dia saya pusing 5 kali, dia tak tahu saya nak masuk. Saya menangis dekat roundabout, menangis saya nak masuk. Jangan kita marah, kadang cakap dia tengah orang perempuan kan ada masalah dengan maps ni. Bukan semua tu sebab lelaki dia akan bawa kereta biar dia tengok map. Jangan bagi orang perempuan, dia akan bergaduh dalam kereta ni. Dia ada bawa kereta, dia tengok orang perempuan ni belum yang di situ juga. Saya tak tahu kenapa, memang dia punya mind tu memang tak boleh benda ni. Beza tu beza. Tapi kalau di rumah, aku orang perempuan, gelanggang orang perempuan, lelaki kat rumah dia slow. Kalau lelaki bawa dia, perempuan boleh try bawa suami pergi kat dapur. Okay, abang sekarang abang cerita, gula dekat mana? Garam dekat mana? Dia boleh cari dekat tempat pelik-pelik dia akan cari. Sebab gelanggang orang perempuan. Sebab orang lelaki pula kalau kat rumah, dia beza dengan orang perempuan. Kalau kemas rumah tu orang perempuan. Kalau orang perempuan kata, bang buang sampah, dia akan buang sampah yang dalam bekas sampah sahaja. Yang dalam sinki pun ada sampah, luar bidang kuasa. Kenapa tak bangun aku tak cakap pun? Dia kena cakap bawa masuk dalam job scope tu. Tapi orang lelaki gelanggang dia kereta. Kenderaan tu gelanggang orang lelaki. Kereta lelaki biasanya kemas. Jangan sepak. Kata orang lelaki tak suka. Dia bersih apa semua. Orang perempuan kalau kereta dia, file PPD pun ada lagi kat atas dashboard. Kat belakang tu file yang 3 bulan lepas awak turun lagi serupa. Dah merah-merah lah dengan ada nasi rumah anak semua. Dan orang lelaki cukup particular dengan kereta. Dia cukup jaga. Dia tak boleh tidur kalau kereta dia bertanda. Jadi orang rumah kalau bawa kereta dia bertanda sam, dia akan cuba diamkan. Dia suami tanya, ni mesti boleh bertanda ni? Oh, jawapan dia paling best ni, tadi tak ada. Saya dah tahu dah. Jujur je. Orang perempuan, saya yang bagus orang perempuan ni dia luah apa dia rasa. Orang lelaki ni dia tentu dia banyak hati. Dia tak cakap, walaupun dia rasa suka dia takkan tunjuk sangat. Itu lelaki. Dia kena ikut emosi. Itu sebab Tuhan pilih orang perempuan pregnant. Sebab perempuan dia akan luah. Baby jangan. Orang lelaki tak. Diam. Ni dah. Kalau lagi geram tu topuk dia keluar dah. Beza lelaki dengan perempuan. Perempuan ni dia rahsia sikit. Itu sebab tadi bila saya lalu tadi Datuk Pengarah tadi, saya dengar je orang perempuan tadi. Saya berubah tak dengar, tapi saya maafkan lah. Saya maafkan. Saya dengar tadi tingginya. Saya dengar tadi. Dalam TV nampak tu kau hajar. Itu pun saya maaf. Okey. Kedua, jaga amanah. Hidup kita ni Tuhan kata ni 3 perkara.
Bila mati nanti Tuhan tanya 3 perkara. Pertama, Tuhan tanya dari segi nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Tuhan akan tanya. Kemudian Tuhan akan tanya amanah kerja kita. Wahai Azhar, kamu dulu jadi pengarah, apa yang kamu buat? Amanah tanya. Wahai sektor pengurusan sekolah, apa tadi? Puan pun Hajah Nofalilah, apa yang kamu buat dalam satu pengurusan sekolah tu? Betul. Tu sebab jangan minta-minta jadi ketua. Tanggungjawab tu tinggi. Lagi tinggi pangkat, lagi lambat masuk syurga. Minta maaf Datuk Marah, lambat kita masuk syurga. Lepas tu, jangan gelak dulu. Lelaki pun lambat masuk. Sebab banyak roblok. Anak, pasal isteri, pasal anak, semua kena tanya. Semua neraka ni. Masuk yang cakap ni. Ingat yang cakap ni senang sangat masuk juga. Dah ada. Susah. Yang belakang lagilah. Kenapa bercakap suruh depan.